Assalamualaikum, hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah untuk malam Jumaat kali ini, saya nak sambung kisah pengalaman seram seorang nurse yang kita gelar dia sebagai Hani. Dan kisah kali ini sebenarnya kisah tentang pengalaman seram ketua jururawat dia yang dia bagi nama samaran sebagai Kak Hani. Tapi untuk tak bagi confusekan cerita kita tukar nama Kak Hani ni kepada Nini lah, okey? Sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam yang menyambut Hari Raya. Dan saya doakan semoga korang semua sihat, bahagia di samping family. Dan ingat, walaupun kita tengah seronok-seronok beraya sekarang ni, tapi kenalah patuh SOP dan jaga penjarakan sosial anda, okey? Okey, tak payah nak lengahkan masa. Dah sedia? Jom kita mula. Jadi ketua jururawat dia, Kak Nini tadi, dah bertugas sebagai jururawat selama 15 tahun. Jadi memang dah macam-macam lah pengalaman seram, kejadian-kejadian aneh yang Kak Nini dan juga jururawat senior yang lain pernah alami. Katanya mungkin faktor sejarah bangunan tu sendiri. Okey, kisah yang pertama, malam tu Kak Nini ni dia bertugas macam biasa. Dia tengah siap-siapkan laporan dia, lepas tu sambil-sambil dengar radio. Bila dia tengok jam kat dinding, dah pukul 1 pagi dah. Dan masa tu, matanya ni memang mengantuk. Nak tidur lah kan, dah 1 pagi. Tapi perutnya ni rasa lapar pula. Dah tu dia pun pergilah ke arah dapur. Ke arah pantry kan. Jadi dekat pantry tu sebenarnya dia ada bawa bekalan makanan daripada rumah dia. Dan masa tu sebenarnya ada seorang lagi yang bertugas malam tu. Namanya Kak Rohana. Dah tu masa Kak Nini tadi keluar daripada pantry tu, dia ternampak kelibat orang lalu tau. Masa tu dia fikir, oh mungkin Kak Rohana lah kot. Mesti nak panggil makan ke apa kan. Dah nampak kelibat Kak Rohana tadi, Kak Nini pun panggil lah Kak Rohana tu untuk makan sekali. Pelawar makan sekali kan. Dah tu dia cakap, Ana, Mela makan sekali, aku ada bawa lauk asam pedas ni. Lepas tu dia pun buka lah bekas-bekas makanan dia tu dan dia letakkan atas meja dekat tepi kaunter jururawat. Dah tu tengah sibuk prepare makanan tadi, sambil-sambil dia menyanyi sebab dengar lagu dekat radio tu kan. Tiba-tiba dia terdengar ada satu barang yang jatuh daripada arah lorong kat belakang. Masa tu dia memang fikir itu adalah Kak Rohana. Jadi dia pun tegur lah kan. Dia cakap, Ana, kenapa tu? Tapi tak ada jawapan daripada Kak Rohana tu. Dah tu dia pun macam nak double confirm kan lah. So dia pun pergi ke belakang tu. Sampai je dekat lorong belakang tadi, dia nampak ada beberapa helai kain berselerak atas lantai. So masa tu dia fikir, oh mungkin inilah kot yang dia dengar benda yang jatuh tadi kan. Tapi Kak Rohana tak ada dekat situ. Dan dia cari sekitar-sekitar situ pun memang tak ada siapa-siapa. Padahal baru je tadi dia nampak Kak Rohana tu jalan lalu ikut lorong belakang tu. Dah tercari-cari tadi, dia pun tergerak hati untuk tengok ke arah belakang. Masa dia palingkan muka ke arah belakang tu, dia nampak ada sekujur tubuh yang berbalut kain putih. Korang tahulah benda tu apa kan? Dah tu dia terkejut sangat masa tu dan dia pun menjerit. Menjerit memang menjerit dengan kuat lah. Seluruh badan ni memang dah gigil-gigil dah. Sebab ketakutan sangat. Masa tu Kak Rohana ni datang daripada depan, pergi ke arah Kak Nini. Dan bila Kak Rohana tadi sampai dekat lorong belakang tu, dia nampak Kak Nini tadi dalam keadaan ketakutan. Dia tengah duduk atas lantai dan tutup muka dia dengan tangan. Dah tu Kak Rohana tadi macam pelik lah kan. So dia pun tanya, Nini, kenapa ni? Masa tu Kak Nini tu tutup muka macam ni. Lepas tu dia cakap, Ana ada mayat tu. Macam tu. Kak Rohana tadi pun tengoklah ke arah yang Kak Nini tu tunjuk. Dan bila dia tengok, tak ada apa-apa pun dekat situ. Dah tu dia cakap, mana? Ana, kau ni jangan macam-macam. Hari ni tak ada siapa-siapa yang meninggal. Dan masa tu, dia orang tengok dekat arah belakang, tempat mayat yang berbungkus tadi ada. Tapi dah tak ada apa-apa dah. Rupa-rupanya, pada masa tu, Kak Rohana memang tak ada dekat situ. Memang tak ada dekat wad tu. Sebab dia pergi hantar barang dekat tempat lain. Jadi lorong tu sebenarnya adalah lorong yang menuju ke bilik mayat sekarang ni. Okey, kisah yang kedua. Malam tu Kak Nini kerja shift petang. Jadi shift petang sampai ke esoknya, sampai ke pagi lah kan. So masa tu sebenarnya dia tertidur. Sebab mungkin hari tu tak sesibuk macam biasa. So dia bolehlah berehat sekejap kan. Jadi dalam pukul 4 pagi tu, Kak Nini tadi dia dengar ada panggilan telefon. Ada orang yang telefon masuk.
So dia yang dalam mamai tadi, dia angkatlah telefon tu untuk jawab kan. Bila dia nak jawab, masa tu sebenarnya tak ada siapa-siapa pun yang call. Dan bila dia angkat tadi pun, deringan telefon tadi masih lagi berbunyi. Maksudnya mungkin bukan telefon yang itu yang bunyi. So dia pun letaklah balik ganggang telefon tadi dan dia dengar betul-betul dari mana arah datang bunyi telefon tu. Rupa-rupanya bunyi telefon tu datang daripada lorong belakang kaunter jururawat. Masa tu dia pun macam pelik lah kan. Telefon siapa pula yang bunyi ni? So dia pun berjalan ke arah lorong tu untuk pergi cek lah sama ada orang ke dekat situ, telefon siapa yang bunyi kan. Masa dia sampai dekat lorong belakang tu, dia cek tak ada siapa-siapa pun dekat situ. Tapi yang peliknya, masa dia cek tu pun bunyi telefon tu memang jelas. Memang ada lagi bunyi tu. Dan sebenarnya deringan telefon tu adalah deringan telefon yang jenis lama. Yang memang sekarang ni orang dah tak pakai dah. Korang tahulah setiap telefon ni dia ada nada dering dia sendiri kan. Jadi masa tu telefon yang zaman 80 ke 90-an tu yang bunyi. Memang mustahil ada lagi orang yang pakai telefon macam tu. Kecuali mungkin ada dekat rumah yang memang dia suka pakai barang-barang antik. Tapi ini bukan dekat rumah, tapi dekat hospital tau. Dah tu Kak Nini tadi dia cuba juga beranikan diri dia untuk cari daripada mana arah bunyi telefon tu. Masa tu dia berjalan-jalan sampailah dekat bilik CSSD. Lepas dia dah sampai betul-betul depan pintu bilik CSSD tu, dia dengar betul-betul. Memang bunyi deringan tu makin kuat bila dia ada dekat depan pintu tu. Dia pun cuba untuk tekapkan telinga dekat pintu. Dan masa itulah dia yakin yang bunyi deringan telefon tu memang datang daripada bilik tu. Lepas dia dah confirm dah, dia dah yakin dah, tiba-tiba je pintu tu digoncang tau. Tapi bukan dia yang goncang. Masa tu dia sendiri pun terkejut sebab siapa yang goncang pintu ni? Sedangkan bilik tu sebenarnya dah dikosongkan dah lama sangat dah. Dah tu dia pun berlari ke arah kaunter jururawat tu balik. Dan lepas tu tak ada lagi bunyi deringan telefon tu. Kisah yang ketiga, Kak Nini tadi pernah cerita yang dulu wad dia orang tu pernah dihantui dengan bunyi bayi menangis. Jadi sebenarnya wad tu dulu adalah wad bersalin. Jadi ibu-ibu yang mengandung, yang baru bersalin memang akan ditempatkan dekat wad dia orang. Ada satu petang, lepas dah siap solat maghrib dekat bilik staff, dia terdengar ada bayi menangis. Masa tu dia fikir mungkin ada pelawak yang datang yang bawa anak dia orang untuk ziarah pesakit ni dan bawa anak dia orang. Dan tangisan bayi tu memang sepanjang dia berada dekat bilik staff tadi, dia dengar macam sayup-sayup je bunyi bayi menangis. Dah siap sembahyang dan kemas-kemas semua, dia pun baliklah ke kaunter jururawat untuk sambung kerja dia. Dah tu Kak Nini tadi pun tanyalah dekat jururawat yang lain, kenapa bagi pelawak bawa bayi masuk? Dah tu jururawat yang lain tu pun bagi tahulah, mana ada pelawak yang masuk? Memang tak ada siapa-siapa pun yang datang melawat masa tu. Dah tu dia pun ceklah buku pelawat kan. Cek buku pelawat. Rupa-rupanya pelawat yang terakhir yang datang melawat pesakit tu adalah pada jam 5 petang. Dan lepas tu memang dah tak ada pelawat dah yang datang. Dalam pukul 8 malam tu, Kak Nini tadi kena buat rondaan. Dia pun pergilah siap-siap buat rondaan dekat wad-wad ni kan. Dan masa tu pun sebenarnya Kak Nini ni, dia dengar juga bunyi bayi menangis. Tapi jururawat yang lain tak ada pula nak datang kat dia untuk mengadu apa-apa kan. Maksudnya mungkin jururawat yang lain tu tak ada dengar apa-apa pun. Dan dia je yang dengar bayi menangis tu. Dah tu dia pun selesailah bertugas kan. Dia pun siap-siap lah untuk balik nak pergi punch card. Dia pun jalanlah ke arah punch card tu untuk punch card keluar. Masa tu dia ternampak kelibat seorang perempuan yang menggendong bayi. Dan perempuan tu dia berjalan ke arah lorong bilik bersalin. Kak Nini tadi pun yang nampak perempuan tu yang tengah gendong bayi tu, dia pun tegur lah. Puan nak pergi mana tu? Puan salah jalan ni. Kalau nak keluar dekat sebelah sana, kat sana labor room macam tu. Dan perempuan tadi pun berhentilah kan sebab kena tegur. So mungkin dia pun nak balas balik lah apa yang Kak Nini ni cakap. Dia pun palingkan muka dia. Dan masa tu Kak Nini memang terkejut gila sebab wanita tu tak ada muka, tak ada wajah. Muka dia ni kosong je. Tapi perempuan tu cakap, anak saya lapar. Kata-kata tu yang terdengar dekat telinga Kak Nini tadi.
Padahal perempuan tu tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Tapi dia boleh bercakap. Dah tu Kak Hani tadi pun terkejut sangat. Dia pun lari masuk ke bilik pesakit. Dan masa tu memang tangan, kaki, badan dia semua dah gigil dah. Malam tu juga dia call suami dia untuk datang ambil dia. Dan esoknya tu dia demam panas. Okey, kisah yang keempat dan kisah yang terakhir. Hari tu Kak Nini ni dia kerja shift malam. Jadi masa tu dalam pukul 2 pagi sebenarnya dia dan juga salah seorang kawan dia yang dia bagi nama Aunty Mala, diorang dapat panggilan telefon untuk hantar satu mayat ke bilik mayat. Jadi bilik mayat masa tu sebenarnya ada dekat tingkat B1. Jadi diorang pun prepare lah prosedur LO kan. Dah siap semua documentation tadi. Kak Nini dan juga Aunty Mala tadi pun tolaklah mayat tu menggunakan stretcher ke lift. Jadi lift tu sebenarnya lift khas. Jadi sebenarnya lift tu adalah lift khas untuk ke bilik mayat. Jadi masa dia tolak mayat tu, diorang kena lalu satu lorong tu tau. Satu lorong untuk ke lift tu. Aunty Mala ni dia macam ternampak seseorang yang berdiri dekat satu sudut tak jauh daripada lift yang akan diorang masuk tu. Dan masa tu sebenarnya Aunty Mala tadi dia macam dah boleh agak dah akan jadi sesuatu lepas ni. Dah tu dia pun tegurlah Kak Nini tadi kan. Dia cakap, "Nini berhenti. Awak bacalah apa-apa yang patut. Doa-doa sikit." Aunty Mala tadi dia cakap macam tu dekat Kak Nini. Jadi Kak Nini ni pun macam heran lah. Dah kenapa nak kena berhenti tengah jalan ni? Lepas tu dengan ada mayat lagi atas stretcher tadi. Dan masa tu Kak Nini ni pun macam bela-bela lah kan. Kalau boleh dia nak cepat-cepat lah hantar mayat tu dalam bilik mayat. Dah settle semua, dah boleh keluar daripada bilik mayat tu kan. Tapi ni tiba-tiba je suruh berhenti tengah-tengah jalan. Dah tu Kak Nini tadi tengok ke arah Aunty Mala ni. Dan Aunty Mala ni tengah pejamkan mata dan dia macam berdoa lah sesuai dengan keyakinan dia kan. Dah tu Kak Nini tadi pun dia pelik lah dengan situasi yang dia hadapi masa tu. So dia pun melilau mata mencari apa yang Aunty Mala ni nampak kan. Masa tu tiba-tiba je dia nampak ada seorang perempuan yang tengah berdiri dekat satu sudut dan kakinya tu tak rapat tanah. Tak rapat lantai lah, tak rapat semen masa tu. Mungkin juga sebab masa tu dia tercari-cari, dia pun nak tahu juga apa yang Aunty Mala ni nampak. So that's why lah benda tu tunjuk dekat dia kan. Lepas dah nampak tadi, Kak Nini ni pun pejamkan mata dan dia pun berdoa juga. Barulah dia faham kenapa Aunty Mala tadi minta dia untuk berdoa kan. Dah selesai berdoa tadi, diorang pun tolaklah mayat tu masuk ke dalam lift. Jadi masa dalam lift tu sebenarnya diorang diam je tak cakap apa. Masa tu lift tu dah sampai dah dekat B1. Tapi pintu lift tu macam tak nak terbuka tau. Tak terbuka walaupun dah tekan banyak kali. Masa tu Kak Nini dengan Aunty Mala ni memang dah cuak dah takut dah. Dan diorang cuba juga untuk tekan butang untuk buka lift tu, tapi lift tu tetap juga tak terbuka. Nasib baiklah lampu dalam lift tu tak terpadam. Dan tiba-tiba Kak Nini tadi dia ternampak ada seseorang tengah berdiri dekat belakang Aunty Mala tu. Itu pun dia nampak benda tu melalui pantulan yang ada pada dinding lift tu. Yelah dinding lift tu kan dia buat daripada metal kan. So macam nampak lah walaupun sama-sama. Masa tu memang Kak Nini ni baca kuat-kuat ayat kursi dan Aunty Mala ni pula pegang kuat-kuat tangan Kak Nini sebab memang diorang dua-dua pun tengah takut masa tu. Dan Alhamdulillah tak lama lepas tu pintu lift tadi terbuka. Dah tu mereka pun cepat-cepatlah tolak mayat tadi untuk bawa masuk ke dalam bilik mayat. Masa diorang nak keluar daripada lift tu, diorang rasa macam ada satu angin yang kuat sangat macam melanggar muka diorang. Dan start daripada itulah Kak Nini ni memang takut sangat untuk naik lift sorang-sorang, untuk masuk ke lift tu sorang-sorang. Bukan lift tu je sebenarnya, lift-lift yang lain pun. The end. Okay, itulah serba sedikit kisah yang dia sharekan tentang pengalaman senior jururawat dia. Dan sebenarnya sebahagian daripada pengalaman senior jururawat dia ni, dia sendiri pun dah pernah alami dah. Tapi apa yang dia alami mungkin saya akan ceritakan dalam next video. Okey, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Maaf kalau ada yang terkurang daripada saya dan maaf juga kalau ada saya menyentuh sensitivity setengah individu. So kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.